Last sekali. Okay. So, untuk hari ini, langkah pertama yang perlu kamu buat ataupun perlu kamu ambil sebagai tindakan awal kamu untuk kamu melaksanakan kerja khusus ini, yang pertama adalah kamu kenal pasti jenis perniagaan yang akan dipilih. Tadilah penghantaran barang, mencuci ataupun urutan. Pilih salah satu. Dan pilih jenis bentuk perniagaan. Sama ada milikan tunggal ataupun perkongsian. Cuma cikgu cadangkan sekali lagi, pilihlah milikan tunggal. Sebab performa dia punya penyata kewangan lebih senang dan ringkas. Okey, seterusnya yang kedua, apabila kamu sudah kenal pasti, kamu sudah membuat pilihan apakah perniagaan yang akan kamu laksanakan untuk kamu buat rancangan perniagaan, kamu cipta nama perniagaan mengikut perniagaan yang dipilih. So, bila kamu dah pilih jenis perniagaan, klikkan satu nama perniagaan untuk perniagaan kamu. Setiap orang mesti ada nama perniagaan masing-masing. Okey, yang seterusnya, cipta logo sendiri. Okay. Bila kamu sudah tahu apa yang kamu nak, apakah perniagaan kedai kamu, so kamu ciptalah logo untuk perniagaan kamu. Kalau urutan refleksologi contoh katakan, kamu buat bentuk tapak kaki ke apa, terpulang pada kamu. Janganlah pula kamu pilih urutan refleksologi, tapi kamu punya logo dia bentuknya anak gajah ke, anak burung ke, tak sesuai lah. Pilihlah benda yang sesuai dengan perniagaan kamu. Okay, kalau sampai sini, faham tak semua pelajar? Mana yang ada ni semua tak? Ada yang tak faham? Atau cikgu syok sendiri cakap sorang-sorang? Tak tahu cikgu. Setakat ni faham kamu jangan risau. Tengok senarai kandungan mak ai banyaknya cikgu, macam mana nak buat ni dengan tak belajar bagai semua. Itu sebab cikgu suruh lagi sekali cikgu ulang. Dengar arahan cikgu, buat step by step. Okey, tugasan yang kamu buat sebelum-sebelum ni, kalau yang nota senang cikgu semak macam tu saja. Cuma untuk tugasan yang tulisan yang soalan tu, yang tu perlu cikgu semak detail. Cuma cikgu tak print yang itu. Sebab tu kalau ada terlambat sikit tu, sorry. Tapi cikgu memang akan semak. Okey. So, untuk hari ni, cikgu rasa sampai di sini sahaja. Nanti kamu akan buat pilihan perniagaan dan juga cipta nama syarikat kamu. Nanti dalam link yang akan cikgu share nanti, kamu isi jenis perniagaan yang kamu pilih. Dan juga kamu nama perniagaan yang kamu pilih dan nama perniagaan kamu tu apa dia. Itu cikgu nak tengok. Nanti kamu type dalam link. Okey, ini yang ada sekarang ni tak ramai lebih kurang 17 orang. Ni pun mungkin campur dengan Cikgu Dora atau Cikgu Siti ataupun Cikgu Dora atau Cikgu Siti dah keluar mungkin. Assalamualaikum. Okey. So, saya sebelum kita tutup yang ni, saya dengan sukacitanya menjemput Cikgu Siti Akmaliah selaku Ketua Panitia untuk memberi apa-apa kata-kata yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja khusus ni lah, sebab Cikgu Siti lebih berpengalaman daripada saya. Silakan Kak. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, Cikgu Syabas dan tahniah kepada Cikgu Siti Suharia kerana memberi penerangan yang awal kepada semua pelajar tingkatan 5C tahun ini. Tugasan projeknya dia lebih kurang hampir sama dengan tugasan projek yang lepas-lepas cuma tahun ini dia buat perkhidmatan sahaja.
perkhidmatan saja, bukan produk, jual produk ya, perkhidmatan saja. So sebenarnya memang sepatutnya tak boleh nak bagi soalan sebelum ada pendaftaran, tapi terlampau lambat. Supaya ini kita buat supaya semua pelajar dapat gambaran apa yang nak dibuat. Satu lagi, seharusnya semua pelajar faham kenapa rancangan perniagaan ini perlu dibuat. Selain daripada untuk keperluan kerja kursus SPM, nanti di kandungan pengenalan, dalam pengenalan nanti akan anda jelaskan dalam kerja kursus ni, dalam pengenalan. Saya ulang balik, dalam pengenalan akan dinyatakan, kamu patut nyatakan tujuan rancangan perniagaan. Kena bagi tahu tujuan rancangan perniagaan ini dilaksanakan adalah untuk mendapatkan sumber pembiayaan. Itu ya. Kena tahu kenapalah buat rancangan perniagaan ni. Tujuannya adalah untuk kita buat atau mendapatkan sumber pembiayaan. Biasanya kalau peniaga di luar sana, kalau nak mendapatkan pinjaman, dia orang kena buat rancangan perniagaan supaya pihak pembiaya atau bank ataupun agensi-agensi kewangan kerajaan dapat kenal pasti perniagaan yang kita buat itu boleh pergi jauh, boleh menguntungkan ataupun sebaliknya. Itu sebagai dokumen sokongan, ya. Jadi sangat bagus ini projek ini, sebab nanti pada dunia sebenar, mana tahu ada di antara kamu ada yang nak buat perniagaan. Jadi boleh ambil contoh ni yang reality, yang sebenar-benarnya berlaku dekat dunia luar. Awak boleh jadikan ini sebagai dokumen sokongan untuk meminta atau mendapatkan pembiayaan daripada contoh tekun, ya. Macam itulah ya. Jadi jangan risau, nampak macam banyak, tapi kalau awak buat ikut jadual dan bertaip, bukan tulisan tangan, ya. Tulisan tangan ni susah sikit. Sebab kalau kita bertaip, taip terus, maknanya awak boleh ni edit ke, nak ubah mudah, ya. Ini kira perjumpaan yang pertama lah, ya. Nanti selepas pendaftaran, ya, bagaimana nak dibuat kerja kursus ini, insyaAllah Cikgu Siti Suhaira akan panggil balik kamu untuk apa yang sebenar-benarnya kehendak Kementerian Pelajaran dalam melaksanakan kerja kursus tingkatan 5 ini, ya. Jadi jangan risau, anda boleh tengok juga contoh-contoh, ya. Contoh dekat muka buku teks, muka surat 200 yang di belakang tu, ya. Yang di belakang tu banyak contoh-contoh. Jadi kamu tengok sikit-sikit, ya. Sebab dia kerja kursus ini mengambil masa kira 12 minggu, ya. 12 minggu. Jadi maknanya buat sikit-sikit, insya-Allah mudah. Cuma nanti akhir sekali berkenaan dengan kewangan itu nanti saya rasa memang perlu ditunjukkan betul-betul lah. Yang berkaitan dengan kewangan biasanya akan ada satu aplikasi, macam satu sistem macam mana kita nak buat kewangan tersebut. Jadi jangan risaulah, ya. Saya percaya kalau anda faham apa yang anda buat rancangan perniagaan ini, dia meliputi daripada tingkatan 4 sampailah tingkatan 5 punya sukatan pelajaran. Jadi kalau faham betul-betul rancangan perniagaan ini, insya-Allah memang dapat A dalam peperiksaan SPM nanti. Itu saja. Terima kasih.